baru sekali buat operasi. So operasi sekarang kita fokus pada 3x3. Ada tambah, tolak, darab dengan transpose. Kita pergi dulu kepada yang tambah. Okay, matrik tambah ni sangat simple. Dia punya syarat dia mestilah tu matrix tu mesti sama order ataupun same dimension. Kalau matrix ni 3x3, nak tambah ke tolak mesti matrix 3x3 juga. Kalau dia nak tambah dengan dimension berbeza, 3x3 dengan 2x2 memang tak dapat. So memang tak ada solution yang tu Dan cara nak tambah matrix sangat basic lah. Saya pun just ajar pun benda yang sama je lah. Matrix unsur A ni, A11 ni dia akan tambah dekat A11. Tambah pada tempat dia sendiri. B ni tambah dengan K dan C ni ditambah pada L. Okay, macam biasalah. Kemudian D ni ditambah dengan M. Okay, E ni ditambah dengan N. F ditambah dengan O. G ditambah dengan P. And then H tambah dengan Q. Dan last sekali I ditambah dengan R. Setiap elemen tu dia akan tambah sama sendiri berdasarkan dia punya nilai lah. Okay, dan ni yang paling penting, dia kena sama order. Okay, tolak pun sama macam tu juga tolak. Unsur dia A tolak dengan J supaya kita dapat hasil tolak pada kedudukan A11. Dan hasil tolak pun sama, mesti dimension dia sama order. Okay, ni saya bagi konsep dulu saya tak go through di detail lah. Okay, jenis yang ketiga. Ingat tadi dia ada tambah tolak kan? Ni tambah tolak dan kita ada darab. Untuk darab ada dua jenis. Iaitu yang pertama sebagai scalar multiplication. Hasil darab skala. Skala ni maksudnya value tau. Nilai je. Awak darab je ke dalam. Tapi kalau untuk two matrix ni dia beza. Dia kena kembang. Okay, so untuk scalar multiplication. Skala ni hasil darab nilai kan? Contohnya kalau dia darab K. So K ni sebenarnya adalah skala. Ni K adalah skala. Jadi bila kita nak darab, dia sebenarnya K darab dengan A, K darab dengan B, K darab dengan C, K darab dengan D, K darab E, K darab F, K darab G, K darab H, K darab I. Itu sebenarnya. Kita kembang macam biasa. Macam kita darab kurungan jugalah. Contohnya macam 2X tambah 2 kan. Kita kembang macam ni. So itu adalah hasil darab skala. Ni yang kat luar ni kita panggil sebagai skala. Sebab dia hanya ada nilai sahaja. Dia bukan bentuk matrix. Okay. Alright. So ni skala And then next kita pergi kepada multiplication yang melibatkan two matrices. Dia ada dua hasil darab matrix. Okay. Syarat untuk dua matrix sangat penting iaitu jika matrix tu order M dengan P dan order Q tu P dengan N, barulah kita ada possible. Kenapa? Sebab ada matrix dia takkan dapat jawapan hasil darab. Sebab dia kena check dulu dia punya syarat untuk dimension. Okay, cara untuk check dimension untuk dapatkan solution. Yang pertama sekali, kalau kita ada matrix P darab dengan Q kan. Okay, matrix P darab Q. So dimension dia contohnya M kali P darab P darab N. Ni nak check macam mana So ni dimension dia. Maknanya 3x2 ke 2x1 ke tak kisahlah. Pastikan nilai pada kolom untuk matrix pertama dengan nilai pada row matrix kolom yang matrix kolom yang kedua tu mesti sama. Ni mesti sama. Barulah dia ada solution. Solution exist. Kenapa exist? Okay, kalau sebab dia punya nilai ni dia sama, jadi dia punya jawapan solution tu PQ tu dia akan dapat dia punya dimension dia adalah M kali N. So dia akan dapat sini M kali N. So ni dia punya jawapan dia. Okay. Jadi kalau kita nak check tu pastikan daripada matrix tu kena check dulu dia punya dimension Kalau tak sama dia tak boleh. Okey, contoh saya tulis kat sini. Okey. So daripada sini contoh dia. Kita ada 2, 4, 3, 1, 2, 2.
negatif 1, 2, 2, 1, 1, 1. Okey, dan matriks yang kedua 2, 3, 6, 4, 1, 2. Okey, daripada bentuk matriks yang saya bagi ni, siapa boleh bagi tahu matriks pertama ni dimensi dia berapa? 3.3. 3 betul? kali 3. And then dimensi yang kedua? 2 2 darab 2. 3-2. 3 darab 2. 2.3. 2.3. 2, 3. Okey. 2.3. Okey, betul. 2 kali 3. Okey, dah stop. 2 kali 3. Terima kasih bagi. Yeay. Yeay. Kena bagi award ni. Oh, sudah ambil vaksin. Dia aktif siapa-siapa yang ambil vaksin? Dah settle ambil vaksin dah? Settle dah. Sudah. Ada dah. Bijak kejap. Sekejap. Dia masih untuk DNA lagi tu. Pastikan siapa yang dah ambil vaksin tu dekat betul-betul. Kadang-kadang itu selingan tu. Okay. Baguslah siapa yang terjawab tadi. Okay, so sekarang ni kan, sebab bila kita nampak, ini yang saya nak cakap tadi ni. Dia punya dimension tu, saya dengar tadi 2 kali 2 lah. 3 kali 2. 2 kali 2 dengan 3 kali 2 memang salah. Sebab dia ada row dia, ni kalau nak ingat conteng je. Dia ada 2 row, so dia 2. And then dia ada 3 column. So dia adalah darab 3. Faham Okay, adakah jawapan untuk matriks ni possible untuk kita darab? Okay, kalau Tak kita nampak possible. yes, tak possible. Betul. Sebab nilai kolom sini 3 dengan 2 adalah tidak sama. 3 dengan 2 tak sama. Jadi jawapan yang ni jangan pergi kira lah. Jangan pergi kira hasil darab. Dia memang akan tak dapat jawapan. Tulis je not possible. Ataupun kita boleh tulis sebagai no solution. Sebab dia punya syarat utama awak kena pastikan nilai dia mesti sama ni, same. Kalau tak sama macam ni tak ada jawapan lah. Okay, so nanti kita try tengok contoh. Okay, jadi sekarang untuk yang hasil darab ni, saya tak tahulah awak guna darab macam mana. Tapi sebenarnya kalau untuk matriks yang pertama ni, kolom pertama, row pertama ni dia akan darab dengan kolom pertama. So dia akan darab dulu untuk dapatkan jawapan pada kolom yang pertama ni. So nanti kita buat contoh tapi cuma saya nak beritahu yang pasal dia punya check ni dulu. Jangan anggap semua hasil darab ada jawapan. Hasil darab ada yang tak dapat jawapan sebab dimensi dia berbeza dekat M, dekat P dengan P ni. Tolong check dulu nanti. Okay, so saya rasa yang tu sahaja. Kita pergi kepada yang seterusnya. Contoh saya akan tunjuk nanti Okay, jenis yang kelima, ingat tak tadi? Jenis yang kelima adalah matriks transpose. Transpose ni maksud dia terbalik, dia tukar. Sekiranya matriks A ni adalah M kali N, asal dia M kali N. Bila transpose tu kena letak T dekat atas dia. A kuasa T. Jadi bila transpose dia bertukar. N duduk kat depan, M dekat belakang. So dia sebenarnya adalah matriks N kali M. So dia bertukar dan semua nilai ni kalau perasan, okay, asalnya kolom 1 ni, kolom 1 ni dia akan berubah menjadi row 1. Dia macam daripada menegak tukar jadi mendatar. Itu dinamakan sebagai transpose. Kita tukarkan dia punya kedudukan. Okey? Boleh. Jadi saya tengok contoh dalam buku dulu. Tak ada contoh transpose Okey, saya tunjuk kat sini lah. Transpose Contohnya let's say saya bagi matriks. Contoh nanti boleh salin lah dalam nota awak Contoh A dia bagi matriks 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so apakah matriks untuk transpose? Okay, matriks untuk transpose adalah semua yang menegak ni, yang 147 ni dia akan tulis secara mendatar. So kita akan salin kat sini, dia akan jadi 147. Nampak tak? Ni dia akan jadi menegak. Mendatar, sorry. Kemudian yang 258 ni pula dia akan jadi bawah ni pula 258. Okey, dan yang terakhir mana tadi? 369 ni dia akan berada dekat bawah.
So inilah dinamakan sebagai matrix transpose, penukaran baris kepada laju ataupun penukaran row kepada kolom atau kolom kepada row. Okey, boleh faham Kita tukar je dia punya kedudukan tu. Okey. Soalan praktis satu yang pertama, ni dalam slide saya dah bagi tau. So nanti boleh tengok balik nanti. Slide tu dah ada, boleh salin contoh Dibagi matrix A 8, 6, 8, 3, negatif 1, 6, 2, 0, 3, 1, 5. Dan matrix B 2x, 3, negatif 1, 6, negatif Y, 0, 3, 1, 5. Okey, soalan dia yang pertama, nyatakan elements untuk A12, A21, A32 dan A33. Okey, so yang ni elements. Ingat tak elements? Jadi elements, okey, dia bagi tahu elements A1, A12 kan. Jadi yang ni ni A11, ni A12. Okey, ni sebab dia matrix A. Bila matrix A, kita akan guna dia punya elements tu adalah A11, A2, A12. Tapi kalau matrix B, dia punya elements yang ni adalah B11, B12. Boleh faham Dia kadang-kadang dia depends kepada nama dia nama matrix tu sendiri. Okey, so soalan 1A. Jawapan untuk A12 nilai dia adalah 3. betul. Apa nak cuba? 6. Okey, betul 6. 1. Okey, 1, 5. 5. Alright, betul. Jadi bila awak dah faham dia punya kedudukan tu, kira okey lah. So A12 dekat sini tadi, kemudian A21 dekat sini, dan A32 dekat sini, dan A33 adalah 5. So dia respectively lah kat sini So tanda sebagai ni je. Okay, tak ada masalah yang tu. Okay, next. The value of X and Y if A is equal to B. Okay, A is equal to B, ini adalah matrix equal tau. Kita namakan dia sebagai equal matrix. Sebab dia just bagi equation sahaja, matrix A tu sama dengan matrix B. Jadi, apa yang perlu buat adalah awak akan ambil matrix A dengan B tu untuk samakan. Okay, so A is equal to B. Okay, salin dulu matrix A. 8, 3, negatif 1, 6, 2, 0, 3, 1, 5. Dan matrix B 2x, 3, negatif 1, 6, negatif Y, 0 dan 3, 1, 5. Okey. Equal matrix adalah matrix yang sama nilai pada kedudukan di sebelah kiri dengan kanan. Jadi bila kita nak selesaikan soalan equal matrix, awak akan bandingkan A11 di sebelah kiri kepada B11 di sebelah kanan. Jadi kita akan dapat penyelesaian. X sama dengan 4. Jadi jalan kerja dia adalah 8 sama dengan 2x, maka dia akan dapat x 8 bahagi 2 dan x kita akan dapat 4. Dan kita hanya perlu bandingkan pada elemen yang sama sahaja untuk cari dengan y. Okay, sekarang next y nak ambil mana y? Kita ambil elements A22 dengan A22 kat sini. Maka kita akan dapat nilai dia 2 sama dengan negatif y. Y dapat? Negatif 2. Negatif 2. Okay, terima kasih. Siapa yang jawab tu? Okay, so nampak tak? Equal matrix walaupun saya tak terang tadi, actually kalau awak nampak persamaan ni, equal matrix, awak kena bandingkan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Compare pada kedudukan yang sama sahaja untuk dapatkan nilai X dengan Y. Yang lain tak payah check. Okay, so bolehlah tu, boleh faham equal matrix. Okay, example yang example yang kedua. Kita try buat soalan nombor 2. Saya bagi masa sekejap 5 minit. Saya nak rehat sekejap. Kalau rehat, saya nak rehat cakap je. Try buat dalam buku awak tu. Cuba check jawapan A dia dapat apa. Try buat dulu. Tak payah bagi lagi jawapan.
Okey, ini sebenarnya adalah operasi darab skala tambah. Dia ada 3 operasi kat sini. Darab skala dekat sini. Lepas tu dia ada tambah. Lepas tu dia ada satu lagi darab antara dua matriks. So ada 3 operasi yang awak perlu selesaikan tadi. Jadi untuk yang hasil darab skala tak ada masalah. Awak ini awak darab ke dalam je lah. So dia akan darab ke dalam je. Nanti saya minta jawapan dengan awak. So ni ikut-ikutkan inilah matriks 3x3 dengan 3x3. Tak ada masalah lah, dimensi sama dia memang akan dapat jawapan. Kita ada 36 pelajar. Okey. Untuk hasil darab skala, okey, saya fokus kat sini Ingat balik hasil darab skala adalah hasil darab untuk semua elements dengan nilai skala di luar tu. So kita akan darab, maka dia akan dapat, okey, siapa nak cuba untuk bagi jawapan 3 darab P? Kak Mike, seorang je. 3, 9, 3, 6, -3, 0, 0, 12, 6. Okay, right. Betul. Thank you, Megat. Okay, so 3, 9, 3, 6, -3, 0, 0, 12, 6. Alright, betul. Dan untuk hasil darab 2 matriks adalah hasil tambah row darab kolom. So dia akan dapat jawapan kat sini satu. So untuk yang ni, hasil darab ni saya tak terang tadi kan. Saya tak terang mula-mula. Okey. Row pertama dia darab dengan kolom pertama iaitu hasil tambah. Di mana 1 darab dengan -1 tambah 3 darab dengan 4 tambah 1 darab dengan 1. Okey, so sekarang ni kalau boleh untuk jalan kerja hasil darab, kita boleh buat hasil tambah untuk matriks kat bawah ni. Okey, jadi sekarang ni bila 1 darab -1, dia akan dapat sini -1 tambah dengan 12 dan tambah dengan 1. Jadi 12. Ya, dah. Okey, so sekarang ni yang ni step dia, kejap saya sekali balik. Okay, yang ni salin balik macam biasa. Dan ni tambah. Okay, so untuk yang pertama ni dia akan dapat 12. Okay, betul jawapan dia 12. Okay, yang seterusnya. Yang ni saya tunjuk sebab ada nampak. 1 kali 2 dapat 2. lagi. Kosong. Tambah dengan Ya, 3. 9, 6. Madam, 3 right. yang matrix Q tu nilai yang kat atas tu -2. Sekejap, saya tertinggal ke? Oh, -2. Okay, thank you. So dapat 1. Nanti akan dapat 1. Betul. So kalau ikutkan kat sini, saya tinggal dengan -2. So dia patutnya 1 darab -2 dapat -2 tambah dengan 0 tambah dengan 3. So dia akan dapat jawapan dia adalah -1. Ya. 1. 1. 1. 3 tolak 2 kan? Dapat 1. Ha. Alright, terima kasih siapa yang jawab tu.
Okay, next yang belakang tu pula. Siapa boleh beritahu yang hasil tambah dia? 5. Berapa 5 terus? Sebenarnya dah satu. Dia kena tunjuk jalan kerja dia. Ya, kena tunjuk. Okay, so tunjuk Negatif 2. Tak apa. So sini dia akan dapat 0 tambah 3 tambah 2. Sebab dia adalah 1 darab 0, 0 tambah 3 darab 1, 3, 1 darab 2 dapat 2. So bila total balik semua dapat 5. Jadi saya tunjuk yang kerja kat sini lah. Yang ni dapat negatif 2 tolak 4 tambah 0. And then yang ni negatif 4 tambah 0 tambah 0. Ni 0 tolak 1 tambah 0. 0 16 tambah dengan 2. Ini 0 tambah 0 tambah 6 dan 0 tambah 4 dan tambah 4. Okay, final answer untuk hasil darab bawah ni dia akan dapat negatif 6. Negatif 4. Okay. Plus negatif 1. Okay. 18, 68. Alright, terima kasih. Thank you Alia. Okay, alright. Jadi inilah jalan kerja hasil darab. Saya tak terang detail modul tapi orang dah buat tu alhamdulillah lah. Okay, jadi sekarang ni jawapan dia tak habis lagi. Maka kita akan tambahkan pada kedudukan yang sama 3 dengan 12. Okay, seorang buka mic bagi tahu final answer. 15. Okay. 10. Okay. 8. 0. Negatif 7. Negatif 1. 18. 18. 14. Okay, right. Terima kasih Alia. Okay, so ini adalah contoh bagi operasi darab skala, operasi tambah dan juga hasil darab antara dua matriks. Okay, so ni jalan kerja dia lah untuk soalan A. Okay, so rasanya tak ada masalah dah tu. Next, kita pergi kepada perbincangan untuk nombor 2, B. Okay, cuma nombor 2B ni dia tak buat jalan kerja. Dia just minta awak carikan matrik transpose bagi P dan matrik transpose untuk Q. Jadi yang ni awak just baca je dia punya nilai tu. Untuk matrik transpose bagi P. Seperti yang saya beritahu tadi, row tukar jadi kolom ataupun kolom tukar jadi row. Siapa nak baca dulu matrik dia? Okay, cara baca dia adalah, kan takut salah baca sebab bila nak sebut ni. Ni baca baris straight ni dulu. Kemudian baru yang tu. 1, 2, 0. Okay. 3 negatif 1, 4. Okay. 1, 0, 2. Alright, betul Megat. Okay, so terima kasih Megat. Ni nampak tak? 1, 2, 0, 3 negatif 1, 1, 0, 2. Itu adalah matrik transpose. Okay, dah settle. Okay, next kita nak minta buat untuk B, QT pula. Siapa nak cuba? Transposekan matrix Q pula. Sebut je. Saya. Negatif 1. Nama saya tu? Alia. Okay, Alia. Negatif 1. 4, 1. Negatif 2, 0, 3. 0, 1, 2. Okay, terima kasih Alia. So betul? Cara tulis transpose adalah berdasarkan kolom tukar jadi row. Okay, seterusnya C. Okay, soalan C ni dia berkaitan show. Show ni maksudnya tunjukkan tunjukkan 5P. Bila soalan show, pastikan awak kena buktikan left hand side ni sama dengan right hand side. Jadi jalan kerja untuk semua soalan yang berkaitan show, awak tunjuk dulu jalan kerja untuk sebelah kiri dulu. Okay, so untuk soalan C ni, saya akan buat dulu jalan kerja untuk left hand side. Di mana untuk left hand side tu kena kira dulu 5P and then baru transpose. Okay, jadi kita akan buat dulu 5P. Matrix hasil darab 5 ni. So dia akan dapat 1, 3, 1, 2, negatif 1, 0, 0, 4, 2. Okay, so bila kita darab dia akan dapat 5, 15, 5, 10, negatif 5, 0, 0, 20 dan 10. Okay, so ini adalah matrix 5P. Jadi bila kita nak 5P dan transposekan,
Kita buat darab dulu and then baru kita transpose. Maka kita akan dapat dia punya row dia ni 5, 10, 0, 15, negatif 5, 20 dan 5, 0, 10. Okay, so ini adalah pembuktian untuk di sebelah kiri. Jadi sekarang ni kita dah settle dah yang ni. Dan next sebelah kanan pula kita ambil yang ni pula. Iaitu yang ni 5PT ataupun 5P kuasa T tu sebenarnya adalah 5 darab dengan matrix transpose dulu. Okay, so yang ni right hand side. So kita akan darab 5 dulu dengan matrix P yang dah ditranspose tadi. Maka kalau saling matrix transpose P adalah 1, 2, 0, 3, negatif 1, 4, 1, 0, 2. Dan bila kita kembangkan maka dia akan dapat jawapan 5, 10, 0, 15, negatif 5, 20, 5, 0, 10. Okay. Jadi bila kita nampak kat sini, matrix yang bila kita darab dulu baru transpose, yang ni, result dia sama dengan matrix skala hasil darab 5 dengan transpose. Jadi bila dua ni adalah equal, maka kita boleh katakan 5 darab P transpose adalah sama dengan 5 darab matrix P transpose. Itu saja. Dia nak tunjuk yang pembuktian tu, nak menjawab soalan show ni sebenarnya adalah dari segi jalan kerja. Di sebelah kiri awak dapat jawapan dia dan sebelah kanan awak dapat jawapan. Maka kita check jawapan akhir dia equal ataupun match, maka kita katakan itu telah ditunjukkan ataupun dibuktikan. Boleh faham Okey, so sama juga dengan soalan C dan soalan D. Soalan D pun sama, nak kena buat dulu yang sebelah kiri yang ni. Okey, jadi saya akan tunjuk juga. Okey, untuk D, left hand side. Iaitu P tolak Q dulu. Boleh try buat sekali dengan saya Okay, siapa boleh bagi jawapan untuk answer tolak ni? Buka mic. Siapa nak cuba? Saya, madam. Okey, Akimah. Boleh, Akimah. Okey, P tolak Q, apakah dapat jawapan dia? 251, negatif 2, negatif 1, 1, negatif 1, 1, 0. Okey, right. Terima kasih, Akimah. Akimah, stay lagi sekali, Akimah. Bagi saya jawapan untuk matrix yang P tolak Q tadi tapi dah ditransposkan. Cuba bacakan jawapan dia. 2, negatif 2, negatif 1. Okey. 5, negatif 1, 1. Alright. 1, 1, 0. Okey, betul. Terima kasih, Hakimah. Okey, jadi sekarang ni kita dah buat pembuktian untuk di sebelah kiri dulu. And then sekarang bila kita dah bukti sebelah kiri, kita nak tunjuk pula sebelah kanan. Jadi untuk sebelah kanan ni, awak kena buatkan dia punya matrix transpose tolak dulu. Jadi untuk sebelah kanan, right hand side, jalan kerja ni yang kena tunjuk. So kita akan buat dulu matrix transpose T tolak dengan matrix transpose Q. Jadi saya salin dulu. Matrix transpose P tadi kita dah buat tadi kan? Mana matrix transpose P? Ni Kita ambil lah ni. So PT
Ni tolakkan dengan Q. Okay, tolak. Siapa nak cuba bagi jawapan untuk hasil darat ni? Tapi yang ni senang je lah kot, tak apalah. Saya bagi jawapan je lah. Okey, 1 tolak 1 dia akan dapat 2. Ya Allah. Dia akan dapat 2. 2 tolak 4 negatif 2. Kosong tolak 1, 3, 5, negatif 1, 1, 1, negatif 1 dan kosong. Okey. So kita akan dapat 2 jalan kerja di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. And then kita tengok dia punya jawapan. Jawapan akhir sebelah kiri dan kanan, adakah dia match untuk antara satu sama lain. So kalau tengok ni dia adalah sama ataupun kita katakan dia sebagai equal. Maknanya kedudukan dia sama and then nilai dia sama. Maka inilah pembuktian awak. Kita boleh katakan hasil tolak P dengan Q lepas tu transpose. Nilai dia sebenarnya sama dengan P transpose tolak dengan Q transpose. Okey, sama je result dia. Okey, dan yang terakhir kita nak tunjukkan hasil darat PQ ni transpose kemudian dengan Q darat P. Okey, so kalau ingat PQ ni kita dah ada jawapan daripada atas tadi kan. Jadi sebab ini soalan yang berantaian. Jadi untuk yang ni PQ tu tak payah buat satu-satu lah. Kita just ambil je direct terus. Madam. Ya. Sorry madam. Jawapan dia 1 negatif 1 kosong yang mula-mula tu. 1 negatif 1 kosong mana? Yang tolak ni ke? 1 negatif 1 kosong. Lain yang ketiga madam. Ni. Yang sebelah kanan. Okey. Ini negatif 1. 1 negatif 1 kan? So bawah negatif 1. Oh betul lah. Oh tak perasan yang negatif tadi. Okey. Alright. Okay, thank you Akimah. So dia akan dapat jawapan yang sama juga sebenarnya. Cuma tertinggal negatif tadi. Okay, so ni sama ni negatif. Tak payah tukar yang satu. Itu je. Okay. Alright, so sekarang ni untuk soalan D dah settle. Kita try buat untuk soalan E pula. Kita nak transposekan hasil darab. Tapi disebabkan yang hasil darab tadi kita dah buat tadi kan. Jadi kita boleh ambil je. Jadi soalan A tadi, mana soalan A tadi ya? Okay, ni soalan A. Okay, yang ni sebenarnya adalah hasil darab P dengan Q. Jadi saya akan ambil je, copy je balik. Ataupun awak dalam jalan kerja nanti just ambil je dia punya jalan kerja atau jawapan akhir untuk PQ. Okay, jadi untuk soalan E ni, untuk left hand side, kita buat dulu P darab Q. So P darab Q ni dia akan dapat jawapan dia. Yang tadi yang ni lah. Okay, dapat 12, 1, 5, negatif 6, negatif 4, 1. Jadi bila kita nak cari PQ untuk transpose, kita akan tulis balik. Iaitu 12, 1, 5. Negatif, betul lah. Ataupun 12, negatif 6, 18. 1, negatif 4, 5. And then 5, negatif 1, 8. Kita transpose je kan. Okay, jadi yang ni yang jawapan sebelah kiri. Dah settle dah yang ni. And then yang sebelah kanan tu kita kena buat right hand side. Kita kena cari yang ni pula. Iaitu QT transpose darab dengan PT. So yang ni transpose QT dulu. Yang ni tak ada jalan kerja. So kena buat dulu. QT. So QT yang transpose dia tadi adalah negatif 1, negatif 1, 4, 1. Ni baca yang dulu. Dah ada tadi sebenarnya transpose tadi. And then negatif 2, 0, 3, 0, 1, 2. Yang ni dia punya matrix transpose untuk Q. Dan lepas tu didarab dengan matrix transpose untuk P. 1, 2, 0. 3, negatif 1, 4, 1, 0, 2. Tukar je dia punya menegak ni. Okay, so yang ni tadi yang menegak tadi. Okay, so sekarang kita nak darabkan
Okay, fokus kat sini. So dia akan dapat hasil darab dia -1 tambah 12 tambah 1. Okay, untuk yang first column ni, yang ni first row dengan first column. Kemudian yang sebelah dia tu dia akan dapat -2 tolak 4 tambah 0, and then -1.0 tambah 16 tambah 2. Okay, saya laju-laju ni sebab saya assume semua orang boleh nampak ni. Ni kolom ni darab yang ni. Okay, ataupun yang ni darab dengan yang belakang. Sebab tu dapat yang belakang ni. 1.0, 4 darab 4, 1 darab 2. Okay, buat pengiraan lah. Siapa yang tak nampak tu buat dia punya cara. Okay, kemudian yang bawah ni pula -203 darab yang ni. So dia akan dapat jawapan kat sini lah. Okay, so dia dapat situ -2 tambah dengan 0 tambah dengan 3. Okay, row darab kolom. Okay, dan yang belakang tu -4 tambah 0 tambah 12. Yang di belakang tu 0 tambah 0 tambah 6. Okay, dah habis dah. Yang ni last kali dengan yang ni. So dapat yang 0 tambah 0 tambah 6. Okay, seterusnya yang ni pula 012 dan 131. So dia akan dapat 0 campur 3 campur 6. Kemudian 012 darab dengan 2 -1 0. 0 campur tolak 1 campur 0. Dan last kali 012 darab dengan 042. Dia akan dapat 0 campur 4 campur 4. Okay, so total upkan semua, dapatkan hasil darab dia. So dia akan dapat sini 10, -6, 18, 1, 16, 6, 9, -1, 8. Okay, tambahkan semua ni, dapatkan jawapan dia. Okay, so kita bandingkan. Allah, kenapa lari ni? Madam nak tanya. Ya. Nak tanya apa? Kenapa madam yang darab tu apa? 2 darab 1 madam dapat 6. Itulah mana? Yang 9 ah. 9. Dia jawapan untuk 9 tu kan row ya. Ni kan darab dengan ni. Betul, sepatutnya 0 campur 3 campur 2, betul? So sini dia akan dapat 5. Atas tu lagi tu kenapa saya salah? -1 tambah 4 tambah 10. Atas 12. -1 darab 1, 1. 4 darab 3, 12. 1 darab 1, 1. 12. Ya Allah, saya salah kira, bukan 10 ni. -1 tambah 12 ni dapat 12 lah kan? Ni dapat 12 ni. Dapat 1. Okey. Lepas tu yang tengah tu kenapa dapat 16? 12 tolak 4. 12 tolak 4 dapat 8. Tengah -2 darab yang ni. So dapat 0. Belakang ni 0 juga. Bukan 12 ni 0. -2, 0.3 darab yang ni. So dapat 0 tambah 0 tambah 6. Ni kenapa dapat 6 042. -2 darab 0, 0. 0 darab 4, 0. 3 darab 2, 6. Atas ni saya salah salin. -146. Ini bukan 5, ni 6. Okay. Alright, so sama dah. 12, 15, -6, -41, 18, 68. Okay, so ni jawapan yang sebetulnya lah. Okay, di mana pembuktian yang sebelah kiri, sebelah kanan dia dapat yang sama dengan sebelah kanan ni. Okay, so barulah kita katakan yang pembuktian dia bahawa P darab Q dan kita baru transpose nilai dia adalah bersamaan dengan kita transpose dulu untuk Q baru kita darab dengan P transpose. Jadi dia akan dapat result yang sama. Okay, so daripada sini sebenarnya dia nak bagi tahu formula tau sebenarnya.
Kalau awak ada matrix A darab B, lepas tu awak transpose kan? Transpose. Dia nilai dia sama dengan cara dia kalau buat dulu matrix B transpose darab dengan A transpose. Dia macam tukar dulu. Yang ni dekat belakang dan A dekat depan. Macam tu. So dia akan dapat B transpose darab A transpose. Okay, kalau nak buat lah hasil darab, maknanya do jalan kerja. Kalau nak cari contohnya A transpose darab dengan B transpose. Sebenarnya nilai dia akan sama dengan apa? Kalau A transpose darab dengan B transpose. So dia akan dapat matrix B darab dengan A. And then baru kita transpose. Nilai dia adalah sama. Jadi ini sebenarnya menerangkan rules untuk matrix kalau kita nak darab. Di mana hasil darab matrix A dengan B adalah tidak sama dengan matrix B darab A. Yang ni awak kena tahu. A darab B dengan B darab A tidak sama. Cuma kalau kita nak buat matrix A, B darab and then kita transpose dulu, baru dia akan dapat sama dengan matrix B transpose darab dengan A transpose. Kalau yang ni dia sama. Kalau yang ni dia tak sama. Okay, jadi darab B, B darab A adalah result dia berlainan. Okay, daripada pembuktian ni. Okey, jadi sekarang ni praktis 1.1 ni lebih kepada untuk memberi kefahaman kepada pelajar untuk buat 5 operasi asas bagi matriks, iaitu tambah, tolak, darab skala, darab dua matriks dan melibatkan matrik transpose.